tanpa membuang masa, kita terus senaraikan. Okey. Apakah masalah? Saya tak payah create satu nama lah. Kita panggil Rosdi Nasir. Geng Rosdi dan Nasir. Okey. Pinky in the brain. Okay? Tak tahu mana satu pinky, mana satu brain lah. Okey. Aliran ataupun ajaran Rosdi dan Nasir ini adalah ajaran sesat. Dan kami akan senaraikan pembuktiannya, dan kami meminta dan memohon kepada mereka-mereka yang ada authority to take this seriously. Dan kami akan tunjukkan betapa seriusnya kesesatan ajaran kumpulan ini. Kenapa saya satukan Rosdi Nasir? Sebab mereka saling sokong menyokong dan mereka menyatakan sokongan kepada satu sama lain secara terbuka. Rosdi siap kata Nasir ni nak dapat update terbaru, boleh pergi kepada Dr. Nasir punya YouTube. Dan Dr. Nasir juga bukan doktor. Nasir ni mendakwa bahawa dia menyokong jalan Rosdi Hassan. Okey, dia menyokong jalan Rosdi Hassan. Baik. Yang pertama sekali, saya nak masyarakat berikan perhatian. Geng Rosdi dan Nasir ni, mereka percaya dan mengajarkan bahawa kita ni sebahagian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ada rakaman video di mana Nasir mengatakan benda ni. Saya tak pasti sama ada Rosdi setuju pun tidak, tapi Rosdi juga ada mengatakan sesuatu yang lebih kurang sama. Saya akan bawa lepas ni. Tapi dalam salah satu video Nasir, dia kata bahawa memang kita ni adalah sebahagian daripada Allah, dan Allah itu bagaikan gajah dan kita ini bagaikan belalai. Allah kata, akulah yang awal, akulah yang akhir, akulah yang zahir, akulah yang batin. Kenapa? Sebab di sebalik diri kita ni, zahir dan batin adalah zat yang wajibu wujud sebahagian daripada diri Allah, tak terpisah jua. Okey. Seperti belalai dengan gajah. Kita ni belalai, Tuhanku gajah. Tak terpisah. Tapi adakah kita ada daya upaya? Tak ada daya upaya. Yang berdaya upaya adalah gajah. Tapi kita sebahagian daripada diri gajah, tak terpisah jua. Inilah seumpamaan kita ni sebahagian daripada diri Allah, tak terpisah jua. Tapi kita adalah ciptaan yang diberi awal dan akhir, yang dikatakan zahir dan batin. So, daripada ujung rambut sampai ujung kaki diri kita ni, zahir dan batin, zat yang wajib wujud meliputi. Okay, datang daripada yang maha halus, sebahagian daripada diri Allah. Sebab zat yang maha halus itu adalah unsur kepada segala ciptaan yang lain. Okay, bila berkumpul, kita kata mungkinun dah berbentuk bersifat. Di sebalik yang bentuk bersifat mungkinun adalah zat yang wajib wujud, datang daripada yang maha halus. Yang ni awak semua kena pecah betul-betul sampai hafal dekat mulut. Barulah awak senang nak faham dalam ilmu yang seterusnya kita pergi. Kan? Sebelum ni awak dengar rasa syok yang kita kupas tu, semua berkait dengan yang asas ni. Tanpa yang asas ni, awak akan pening. Okay? So, bila kita tahu kita tak boleh jadi Tuhan, kita cuma sebahagian daripada diri Tuhan. Wah, kita sebahagian dari diri Tuhan. Bukan gajah, kita belalai gajah. Bukan gajah, kita belalai gajah. Cahaya matahari, kita bukan pokok. Kita bayang pada pokok. Dia orang tak suka lah benda-benda ni. Ini bayangan-bayangan yang kita nak buat. Kita ni cuma sebahagian. Kita ni hamba Allah. Subhanallah. Kita bukan Allah, kita hamba Allah. Engkau lah. Jadi, okay. Akidah ini sepakat ulama ahli sunnati wal jamaah. Bahkan saya yakin golongan sufi tarikat sekalipun akan mengatakan ini akidah kufur tanpa khilaf. Mengatakan bahawa kita adalah sebahagian Allah menunjukkan bahawa Allah ada bahagian. Okay. Saya ajak kita balik kepada teks asas akidah ahli sunnah wal jamaah yang kita boleh sepakat, khususnya golongan Asy'ariyah, matan Ummul Barahim. Simple saja. Matan Brohin kan. Yang dekat Kelantan tu apa? Ummu Ibrahim. Itu lagi confident. Matan Ummu Ibrahim.
Baguslah nama Ummul Barahin ni. Dua skamer telah kantoi kan, sebab nama Ummul Barahin itu. Iaitu Matan Burhin, yang satu Ummu Ibrahim dengan confidentnya. Matan Ummul Barahin ni adalah teks asas akidah Asy'ariyah. Okey, teks yang sangat simple, yang asas. Dan antara yang disebut oleh penulis matan tersebut, antara yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala adalah Allah tu tidak esa dan Allah itu murakkab. Murakkab ni Allah berbahagian. Okey, ini teks asas yang disepakati oleh Ahli Sunnati wal Jamaah. So, Nasir punya akidah ni akidah yang tertolak, bahkan akidah yang kufur sebenarnya, kalau mengikut kayu ukur Ahli Sunnati wal Jamaah. Ini adalah konsep wahdatul wujud yang mulhidah tanpa khilaf. Ini adalah konsep wahdatul wujud yang kufur tanpa khilaf. Okay. So, saya minta Jabatan Agama untuk ambil perhatianlah tentang benda ni. Dan dia mengajarkan perkara ini secara terbuka. Bahkan dia mengajarkan agama seolah-olah dia ni tahu agama. Dan orang-orang seperti ini bebas untuk berbicara. Ini kalau kita biarkan, itu adalah satu breach of responsibility. Okay. Kalau Jabatan Agama saya lihat membiarkan benda ni, pada pandangan saya itu adalah satu breach of responsibility lah. Tak buat apa yang sepatutnya dibuat. Dan kalau ada orang yang terpengaruh, maka pihak-pihak berautoriti akan bertanggungjawab dan akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ada bahagian tak, sahabat-sahabat? So dia nak kata bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ni macam gajah. Contoh pun teruk. Allah gajah. Allah macam Allah dah kata laisa kamitslihi syai', tidak ada sama seperti Allah. Dia boleh bagi perumpamaan gajah ni untuk Allah. Lepas tu kita manusia ni macam belalai. So satu lah, maksud dia satu. Ini wahdatul wujud yang ekstrim, yang kufur tanpa khilaf. Dan benda ni Nasir kena buat penjelasan. Dan dia kena tarik balik, ataupun kalau dia berani, dia bertahan lah. Kalau dia berani, dia bertahan. Silakan. Lepas dia cakap ayat tu, ayat yang gajah tu kan, dia sambung, ni orang marah lah ni kalau dia cakap ni. Orang marah. Dia tahu benda tu orang akan marah, tapi dia cakap juga. Maknanya dia still endorse benda tu. Ustaz, dekat komen ada orang cakap yang ayat Om Gana tu yang dia sebut tu adalah dia merujuk kepada nama Tuhan Hindu yang gajah, Ganesh. Ada kaitan ke benda tu? Allahuakbar. Pejabat agama siasat lah ni benda-benda ni. Ada kaitan ni ke? Saya tak pasti di bahasa Sanskrit, saya bukan pakar bahasa Sanskrit. Tapi kemungkinan ada kaitan Ganesh dengan Gana, wallahu alam. Itu nanti kita cerita berkenaan dengan dia punya mantra jampi serapah tu. So ini saya nak tanya, mungkin Ustaz Angku Fazil pun kena jawab juga benda ni. Betul? Sebab Ustaz Angku Fazil pernah bagi endorsement secara langsung, Ustaz. Pernah sebut nama Nasir Vlog, ya. Dr. Nasir ke Nasir Vlog, wallahu alam. Adakah Ustaz Angku endorse akidah seperti ini? Saya nasihatkan Ustaz Angku berhenti menyokong orang-orang seperti ini walaupun secara tidak langsung. Okay? It goes against you punya perjuangan. Mereka ini memburuk-burukkan Ahli Sunnati wal Jamaah. Saya yakin Ustaz Angku tak tahu tentang akidah mereka yang sebenar, tapi bila dia tahu, sebagai secara yang terhormat, Ustaz Angku patut buat deklarasi, saya tarik diri, saya berlepas diri daripada ajaran Nasir. Itu sepatutnya yang patut dilakukan oleh Ustaz Angku. Kalau nak jaga nama dan nak jaga aliran Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau betul nak lawan Wahabi, tak boleh biarkan orang-orang macam ni menempel diri dengan anda. Dia orang menempel diri dengan Ustaz Angku, habis Ustaz Angku image akan jadi akan lebih buruk. Tapi Ustaz Angku pun kena buat penjelasan lah, dia setuju ke tidak dengan akidah macam ni. Okay? Kemudian itu Nasir. Rosdi Hassan pula, dia bawa kiasan Allah ni bagaikan kapas, Nur Muhammad itu bagaikan benang, dan Nabi Adam itu bagaikan kain. Allah sementara ni ibarat dia macam kapah. Jangan kata Allah tu kapah, ni ibarat nak beritahu contoh.
Diri tidak bercerai, 4 ni tidak akan bercerai sekali-kali pun. Ini contohnya, ibaratkan Allah ni ibaratkan seperti kapas. Muhammad ni ibaratkan daripada benang. Daripada kapas dibuat benang. Faham? Ini ibarat lah. Jangan kata Allah tu kapas, syirik. Allah tidak menyupai siapa-siapa. Ini ibaratkan, nak beri faham. Allah ni diibaratkan kapas. Muhammad ni ibaratkan benang. Lepas benang tu buat apa? Dibuat kain. Adam tu jadi kain. Lepas kain apa jadi? Lepas kain mesti dibuat corak. Bila ada kain, baru dia buat corak. Kalau tak ada kain, tak buat corak. Kalau tak ada kain, tak ada corak. Macam mana buat corak kalau tak ada? Kapas untuk dibuat benang. Sebab itulah diri, sebenarnya diri ni ibarat dia macam kapas. Diri teperi ni pula ibarat dia macam benang. Diri terdiri ni pula ibarat dia macam kain. Diri sendiri ni ibarat macam corak. Bila kita faham bab ni, diri kita, insya-Allah kita akan kenal bab Allah Subhanahu Taala. Ya? Satu-satu benda yang kita buat, orang yang semayang, yang faham bab semayang, memang beruntung. Dia kata, bukanlah kita yang kata Allah ni kapas. Iyalah, orang pun bukan bodoh. Sebab kamu kata bagai, kami faham. Tapi kalau kamu belajar perumpamaan dalam bahasa Arab ni, kami nak tahu apa wajhu syibihnya. Bila kamu kata Ahmad bagaikan singa, kan? Wajhu syibih dia apa? Apa poin persamaan kat situ? Oh, keberanian. Okay. Kamu kasih perumpamaan Tuhan ni bagaikan kapas, Nur Muhammad bagaikan benang, Nabi Adam itu bagaikan kain. Apa wajhu syibih kamu? Dan saya tahu daripada mana dia dapat perumpamaan ini. Daripada kitab apa? Dia ambil daripada satu kitab yang telah difatwakan JAKIM sebagai kitab yang sesat, iaitu kitab Kashful Asrar, yang juga telah disebut oleh Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad sebagai sebuah kitab yang mengandungi akidah Hindu. Okey? Okey. Sebagai mengandungi akidah Hindu. Dan dalam kitab Kashful Asrar tu memang diberikan perumpamaan tersebut. Kapas, benang dan kain. Mereka nak mendakwa bahawa Allah Subhanahu Wa Taala inilah basic building blocks of everything. Allah inilah batu-batu asas. Nur Muhammad itu adalah benang dia, dan Adam itu adalah kain dia, coraknya. Nak mengatakan bahawa semua ini adalah satu sahaja sebenarnya. Satu ini adalah Esa. Ini wahdatul wujud yang mulhidah juga. Dan saya yakin geng-geng tarikat dekat Malaysia ni pun tak akan bersetuju dengan kiasan ini. Saya nak tanyalah geng-geng mungkin ARG ya. Sebab Nasir mendakwa bahawa ARG memberi di belakang dia. ARG dengar ni. Si Nasir ni kata bahawa ARG di belakang dia, menyaksikan dia daripada jauh, seolah-olah macam nak mendakwa ARG ni menyokong, seolah-olah berikan endorsement kepada apa yang Nasir ni buat. Dan Nasir ni cakap, saya minta kalau betul lah ARG Ustaz Engku, hanya kerana kebencian kamu kepada Wahabi, jangan sampai kamu menyokong puak yang ekstrim sebelah sana. Okay? Itu bukan satu langkah yang terhormat. Jangan hanya kerana kamu bencikan Wahabi, kamu banyak menentang Wahabi, sampai kamu tersokong geng-geng Batiniah ni. Dan bila kami sebut tentang Batiniah ni, mereka bukan tak ada, memang ada, memang real dan masih alive and kicking dekat tanah Malaysia ini. So, saya nak tanya lagi sekali kepada ARG, adakah ini adalah satu dakwaan yang boleh diterima dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Apa yang disebut oleh Nasir tadi, Tuhan bagaikan gajah, kita bagaikan belalai, dan apa yang disebut oleh Rosdi yang dinukil daripada kitab Kashful Asrar ini, adakah disokong oleh ARG? Adakah disokong oleh orang-orang seperti Ustaz Engku? Dan adakah kamu menganggap bahawa Nasir dan Rosdi ini sebagai ahli sunnah wal jamaah? Okay.
adakah mereka ini ahli sunnah wal jamaah? Jawab dengan jelas. Sebab mereka dah guna nama kamu. Mereka guna nama kamu. Okey. Ahli punah jemaah. Jangan sampai ada masyarakat yang ingat Nasir punya jalan sama dengan jalan ARG. Jangan sampai kamu kena buat penjelasan, kamu kena buat pelepasan diri. Kalau ARG berfikir secara waras, ARG akan sedar bahawa kami, we are closer than you dari segi akidah daripada Nasir dengan Rosdi ni dengan kamu. Kalau ARG fikir dengan waras, Ustaz Engku fikir dengan waras bahawa sidang kalam ni yang mungkin kamu tak suka, lebih dekat akidah kami dengan kamu berbanding akidah kamu dengan si Nasir dengan si Rosdi Hasan. Jadi jangan hanya kerana kebencian kamu kepada Wahabi kamu tersokong golongan batiniah ni.